Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ini khas pasca PRU ke-15 dan hari ini Malaysia melalui hari pertama di bawah pimpinan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri ke-10. Dan tadi kami kongsikan kepada anda imbasan bermula awal pagi tadi. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah memulakan tugas pertama beliau sebagai Perdana Menteri hari ini dan acara clock in telah pun bermula sekitar jam 10 pagi tadi. Ini adalah satu trademark ataupun perlambangan jelas Perdana Menteri ke-10 bermula pada jam 10. Itu satu nombor yang unik kita boleh gambarkan kepada anda. Dan beliau disambut oleh Ketua Setiausaha Negara di Bangunan Perdana Putra menandakan bahawa bermulanya secara rasmi tugas Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri ke-10. Itu kita boleh kongsikan awal tentang perkembangan dan ada banyak video yang dikongsikan oleh ramai warga maya khususnya. Misalnya wanita pertama telah pun melambai Perdana Menteri untuk memulakan tugas. Itu satu momen yang unik kita boleh kongsikan kepada anda. Dan hari ini kita akan bercakap, kita meletakkan segala kepartian di tepi dahulu kerana fokus kita adalah untuk melihat kepada kerajaan perpaduan yang telah pun tertubuh ini untuk kita melihat bagaimana polisi dan juga kita ingin bergerak kepada Malaysia yang lebih hebat. Tapi sebelum itu, hari ini juga kita melihat dan juga kita ingin mencerap dua siaran media yang telah pun dikeluarkan. Yang pertama, kita keluarkan berkenaan dengan satu kenyataan media yang dikeluarkan anda dapat lihat di sini oleh Setiausaha Agung PAS Taqiyuddin Hassan berkenaan dengan PAS akor keputusan ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong. Kalau boleh saya kongsikan kepada anda, PAS menjunjung kasih dan mengucapkan setinggi-tinggi tahniah ke hadapan ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong di atas kebijaksanaan dalam melaksanakan fungsi baginda berdasarkan kuasa yang diperuntukkan. Dan PAS juga mengucapkan dan juga mengutuskan ucapan tahniah kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim yang telah dipilih sebagai Perdana Menteri Malaysia yang ke-10. Selang beberapa jam selepas kenyataan ini dikeluarkan, satu lagi kenyataan yang dikeluarkan oleh Perikatan Nasional melalui pengerusinya Tan Sri Muhyiddin Yassin berkenaan dengan Perikatan Nasional mengucapkan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim juga sebagai Perdana Menteri ke-10 atas tawaran supaya PN menyertai kerajaan persekutuan pimpinan beliau. Dan kalau kita lihat di frasa terakhir, demi untuk memastikan kestabilan politik dan kesejahteraan rakyat, PN ataupun Perikatan Nasional bersedia untuk merintis bentuk-bentuk kerjasama yang lain dengan kerajaan dalam ruang lingkup hubungan antara kerajaan dan juga pembangkang. Dua kenyataan ini kita boleh perhalusi dan bagaimanakah bayangan kita kepada kerajaan perpaduan ataupun unity government ini yang akan dibentuk dan telah pun dibentuk untuk kita melihat kepada pergerakannya sebelum Dewan Rakyat bermula pada 19 Disember ini. Baik, kita akan berikan anda sedikit imbasan kepada sidang media pertama Perdana Menteri di Bangunan Perdana Putra hari ini. Saksikan. Ada suatu hal yang berkaitan tentang kedudukan kerajaan perpaduan ini. Datuk Azizi, Ketua Menteri Sabah telah maklumkan bahawa GRS juga secara rasmi akan menyertai kerajaan perpaduan. Ini bermakna kekuatan induk kita yang diumumkan semalam termasuk GPS Sarawak dan sekarang GRS Sabah yang menunjukkan bahawa kita hampir atau sudah menjejah kekuatan 2/3 ahli parlimen yang akan memperkukuh kestabilan politik negara dan boleh menumpukan perhatian dalam kerja-kerja kita untuk mengangkat martabat negara, mengukuhkan ekonomi dengan maksud untuk membela nasib rakyat. Iaitu petikan daripada sidang media Perdana Menteri Malaysia yang ke-10 Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim. Untuk hari ini, kita pasti akan ada lagi sidang-sidang media berikutnya yang menelusuri, membina langkah baru bagi membina kerajaan perpaduan yang belum pernah kita saksikan sebelum ini. Sesuatu yang unprecedented. Terima kasih Hafiz kerana memulakan dengan mukadimah yang diberikan tadi. Saya kira penting juga untuk kita berikan suluhan dua kenyataan yang diterima, satu daripada PAS dan satu lagi daripada pengurusi perikatan tadi untuk tetamu kita membicarakannya dan konteks kerajaan perpaduan ini menuju kepada
daripada kestabilan. Ya. Hafiz pernah dengar filem Abang Long Fadil. Tapi malam ni lebih istimewa. Kita bukan dengan Abang Long Fadil, kita dengan Abang Long Fahmi Fadil yang berhormat lembah pantai. YB. Terima kasih. Saya sebut abang kawasan tu sebab memang kawasan ini di bawah jajahan lembah pantai. Ini MP ahli parlimen pertama ni. Secara literal. Secara literal. YB, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Tahniah YB. Terima kasih. Kemenangan bergaya dengan majoriti yang bertambah melimpah ruah. Alhamdulillah. Kak Azam saya punya informal. Dia kata orang lembah pantai suka YB dan terbukti melalui undi. Kita terus saja terjun YB kepada dua kenyataan itu tadi. PAS memberikan gambaran macam okey, boleh berada dalam kerajaan perpaduan, tetapi Perikatan Pengerusinya pula menggambarkan bahawa mereka lebih cenderung untuk kekal mengimbang sebagai pembangkang. Jadi apa bacaan YB terhadap kenyataan daripada PAS dan Perikatan? Ya, dia penting kita sedar dalam konteks keputusan pilihan raya umum. Bila pihak Suruhanjaya Pilihan Raya mengumumkan keputusan jumlah kerusi, ia adalah berdasarkan parti yang bertanding. Okey. Dan penting kita ingat dalam konteks PRU ke-15, bagi pihak Perikatan Nasional, ada yang bertanding bawah logo PN, ada yang bertanding bawah logo Parti Islam Se-Malaysia, PAS. Jadi di situ mungkin kita boleh baca saat Parlimen ke-15 ini dibentuk, maka ada sejumlah ahli parlimen yang akan dikenali pada mulanya sebagai ahli parlimen Perikatan Nasional. Ada ahli parlimen PAS. Walaupun mereka mungkin anggota PAS, ahli PAS tapi bertanding bawah PN, tapi dalam konteks disenaraikan dalam parlimen, pada mulanya mereka akan dikenali sebagai ahli parlimen PAS dan PN. Jadi mungkin di situ itulah yang dimaksudkan oleh Datuk Seri Taqiyuddin sebagai Setiausaha Agung PAS. Walau apapun yang berlaku bagi saya, yang pertama pada sidang media bukan hari ini tapi semalam oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ke-10 Datuk Seri Anwar Ibrahim, beliau menyatakan keterbukaan untuk menjemput parti-parti, semua parti untuk bergabung. Dalam konteks pembentukan kerajaan, dia ada konsep majority government, coalition government, unity government. Jadi dalam yang kita hadapi sekarang ni, seperti yang telah dititah oleh Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, pembentukan kerajaan perpaduan, unity government. Konsep unity itu maksudnya semua berada dalam kerajaan. Tidak ada pembangkang. Tidak ada pembangkang. Dia pernah dalam beberapa konteks, contohnya tahun 96 di Afrika Selatan, selepas Nelson Mandela menang pertama kali selepas dibebaskan. Pada waktu itu Nelson Mandela mengusahakan satu unity government. Dalam semua parti di Parlimen Afrika Selatan, hampir semua kecuali satu yang memilih untuk tidak bersama dalam unity government. Dan alasannya adalah check and balance. Dan bagi saya, apa yang kita lihat pada hari ini seakan-akan mengingatkan di mana Nelson Mandela telah sekian lama dipenjara, bebas dan kemudian diangkat menjadi Presiden Afrika Selatan dan mengepalai kerajaan Afrika Selatan. Di Malaysia pula kita ada Datuk Seri Anwar Ibrahim yang telah orang kata ranjau sepanjang jalan 24 tahun dalam usaha untuk menjadi Perdana Menteri, sekarang menjadi Perdana Menteri, dan kerajaan yang cuba dibentuk sekarang ni adalah bersifat unity government. Jadi memang ada paralel dari segi itu. Itu bagi saya agak menarik. Tapi oleh kerana ia merupakan titah daripada Tuanku Seri Paduka Baginda, justru apakala Perikatan menggambarkan bahawa mereka ingin kekal menjadi pengimbang, adakah berarti konsep kerajaan perpaduan itu kini has been reduced menjadi kerajaan campuran? Ya, bagi saya konsep kerajaan perpaduan itu adalah semua. Tapi memang kalau itulah pendirian Perikatan Nasional, maka secara teknikalnya dia bukan lagi menjadi kerajaan perpaduan. Dia menjadi kerajaan gabungan, coalition government. Dan bagi saya ini satu perkara yang memang menjadi polemik. Bila saya mendengar daripada sekarang Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, sejurus selepas beliau kembali dari menghadap Tuanku beberapa hari yang lalu, ialah waktu itu kita pun first time mendengar proses seperti ini kan. Penting diingat, Malaysia tak pernah lalui keadaan parlimen tergantung, hang parlimen ini tak pernah. Jadi
modus ataupun cara kita menguruskan, cara kita menyelesaikan, merungkai permasalahan besar ni, dia agak novel, dia agak baru. Dan memang kita boleh tengok negara lain macam mana dia buat. Kalau di Malaysia, apakah acuan kita? Di sini kita lihat memang akhirnya kita lihat kehadiran duli-duli yang maha mulia, Raja-Raja Melayu menghadiri satu perbincangan khas di Istana Negara dan akhirnya dibuat satu keputusan. Memang berlandaskan perlembagaan dan saya lihat tidak ada isu sekarang ni. Cuma dari segi peranan yang dimainkan oleh mana-mana parti dalam demokrasi memang ada hak masing-masing. Tapi memang betul apa yang saya sebutkan tadi itu, asasnya adalah dan asalnya adalah titah tuanku. Jadi memang saya sendiri sedikit terkilan ya, tapi apakan daya, kalau itulah keputusan mereka, terpulang pada masing-masing lah. YB, kami memerhatikannya masih menganggap ada pro dan kontra. Cuma apabila kita meletakkannya di dalam kerangka titah, itu mungkin persepsi yang berbeza. Malam ini kita berbincang tentang kerajaan perpaduan dan kestabilan. Saya nak bawa kepada tema kestabilan pula. Kita dalam tempoh penggal yang lalu bertukar Perdana Menteri. Dan hari ini kita belum ada CSA, cuma bunyinya GRS tadi pun yang Amat Berhormat menyatakan sudah ada pakatan-pakatan menjadikan hampir 2/3 kini. Di waktu yang sama, Tan Sri Muhyiddin sebelum ini semalam lewat petang menggambarkan tentang akan diuji melalui undi tidak percaya. Cuma menariknya dramanya berubah apabila malam itu Yang Amat Berhormat perlu mengatakan usul pertama adalah undi percaya. Proses ini, pentingnya undi percaya ini yang dahulu diuji, dicabar sewaktu mana Perikatan memimpin, tidak dilakukan. Adakah ini akan memberikan lebih kestabilan berbanding keep it silent? Dia, kalau kita tengok Westminster style parliamentary system, sistem parlimen ala Westminster yang kita amalkan, acuan daripada United Kingdom, sebenarnya dalam pembentukan sebuah kerajaan baru dengan parlimen yang baru selepas pilihan raya, tidak ada undi percaya sebab asalnya undi percaya itu telah dibuat di peti undi. Ya, betul. Maksudnya pada waktu itu ketika kita semua keluar mengundi, tengok saya punya masih inai demokrasi saya dah hampir hilang ya. Satu je, bukan empat. Satu je. Ini penting ya. Dan warnanya betul hitam. Warnanya betul merah. Hitam. Tapi itu yang lucu. Rakyat Malaysia dia kata, "Oh, okey, abang keluar satu je ya, jangan empat." Nanti kan. Jadi itu jadi kerusi lain pula kan. Bukan kerusi parlimen kan. Tapi yang menariknya, kita telah lalui pada 19 November yang lalu dan pada ketika itu secara rasionalnya tak perlu. Tak perlu. Ya. Tapi saya lihat bila Datuk Seri Anwar, bila Yang Amat Berhormat Perdana Menteri menyatakan dalam sidang media pertama yang terbuka dengan media hadir beramai-ramai, saya waktu tu terpaksa jadi bidan terjun. Ahli-ahli parlimen ada berkumpul. Tiba-tiba kita tengok, siapa nak uruskan? Tak ada siapa kan. Saya nampak YB enter frame. Saya enter frame. Ini satu perkara yang menarik pasal keadilan ya. Keadilan ni, Parti Keadilan Rakyat ni. Kita ni lahir jalan raya. Dan bila kita lahir dalam semangat tu, dia very practical, pragmatic. Tak ada protokol. Dia tak ada protokol. In fact, kalau ada jawatan pun tapi tak jalan, dia kita akan cari jalan. Terus lakukan kan. Jadi akhirnya saya di bidan terjun. So bila kita kumpul semalam tu, Datuk Seri Anwar, lepas tu tiba-tiba dia nak mula, tiba-tiba dapat panggilan daripada Recep Tayyip Erdogan. Macam, ni live ni. Tu saya pergi bagi tahu dengan dia punya SUS dia. Lepas tu tapi waktu itu bila Datuk Seri Anwar, bila Perdana Menteri menyatakan bahawa perkara pertama, agenda pertama di parlimen ialah undi percaya. Betul. Itu kita boleh baca sebagai satu langkah untuk mematikan langkah politik yang selama ni kita lihat dua Perdana Menteri sebelum ni isu tu seperti tergantung. Tidak dilakukan. Di parlimen kita pernah saksikan sekurang-kurangnya 2 kali. Waktu terutama bila seorang Perdana Menteri mengambil alih di pertengahan penggal. Dan pernah berlaku 1976 tak silap saya mungkin, dan juga 2009. 2009. Jadi 2004.
Dan waktu itu masa 2004 contohnya, waktu Tun Mahathir melepaskan jawatan, Pak Lah mengambil alih, jadi ada dibentang usul undi percaya di Parlimen. Tapi itu dalam keadaan antara dua Parlimen, belum pilihan raya lagi. Jadi sekarang ni kita perlu baca kenyataan daripada Yang Amat Perdana Menteri bahawa agenda pertama adalah undi percaya, itu sebagai dalam konteks Parlimen untuk menamatkan halas finality, tidak lagi timbul dakwa-dakwi, tomahan, fitnah dan sebagainya tentang isu jumlah sokongan itu. Jadi saya lihat itu dari sisi positif. Itu suatu perkembangan. Pada hemat saya membacanya sebagai suatu yang sangat berani dalam keadaan kenyataan yang YB nyatakan dalam keadaan terbuka begitu. Saya tak pasti perundingan awalnya kelihatan seperti tidak. Itu semata-mata Yang Amat Berhormat dengan yakinnya bahawa this is the way to go. Saya terkejut. Kita bukan sekadar enter frame tapi terkejut. Nasib baik terkejut itu tak nampak masa dalam frame. YB, kita berehat seketika dan sejurus surprise ini masih bercakap kerajaan perpaduan dan bagaimana kita mengecapi kestabilan daripadanya. Berehat dahulu, berjeda seketika. Daripada kanak-kanak berinteraksi melalui media sosial tanpa pemantauan ibu bapa, manakala 60% kes serangan seksual melibatkan kanak-kanak. Alam cyber telah menjadi sebahagian daripada kehidupan dan penyumbang ke arah kemahiran intelektual. Dengan teknologi yang sentiasa berevolusi, dunia dalam talian kini boleh diakses pada bila-bila masa melalui peranti elektronik. Sebagai ibu bapa, anda perlu sedar bahawa anak anda boleh terdedah dengan ancaman seperti buli cyber, seksual, menjadi ketagihan internet, terlibat dengan permainan dalam talian yang melampau serta ke arah penipuan dalam talian atau scam. Jadilah ibu bapa yang hebat di alam cyber, proaktif, mendidik, bersahabat, mengawal selia dan memimpin mereka. Sentiasa bijak, sentiasa selamat bersama ke arah kesejahteraan cyber. Peralatan elektrik 5 bintang memberikan penjimatan 5 bintang. Satu lagi idea bernas untuk anda. Malaysia sebuah negara yang kaya dengan kepelbagaian biodiversiti dan tersenarai sebagai 17 negara megadiversiti di dunia. Jabatan Perikanan Malaysia berusaha untuk mengenal pasti dan menambah bilangan kawasan sentuari perikanan darat bagi spesies hidupan air tawar yang terancam. Spesies akuatik asli terancam kesan daripada pembukaan tanah, pengubahsuaian sungai dan pelepasan umum spesies asing. Anda boleh membantu mengatasinya melalui pemantauan oleh komuniti, mempromosi spesies ikan asli, aktiviti penguatkuasaan, kerjasama pintar melalui jaringan pihak berkepentingan dan memperkasa komuniti setempat melalui rasa pemilikan terhadap sungai. Untuk maklumat lanjut, layari www.dof.gov.my. Lindungi ikan asli. Baik, bertemu kembali dalam khas pasca PRU ke-15 dan kita tahu Perak
Perlis sudah pun selesai dengan pembentukan kerajaan di peringkat negeri. Semalam kita juga bersama dengan Ismail Adnan di Kuantan, dan kali ini kita sekali lagi akan bersama dengan Ismail di Kuantan untuk kita melihat perkembangannya di Negeri 06 ini. Saya difahamkan Ismail ni kalau ikutkan IC dia 05 Negeri 9. Jadi Ismail, apa perkembangan di Negeri Pahang ketika ini soal kerajaannya, bagaimana Ismail boleh kongsikan perkembangannya dengan kita di sini? Ya, Hafiz, terima kasih kerana masih lagi memberikan ruang untuk saya memberikan pelaporan dari Kuantan Pahang, khususnya berkenaan tentang situasi pasca PRU bagi Dewan Negeri Pahang. Memohon maaf terlebih dahulu kerana kita masih lagi belum boleh memberikan situasi terkini kerana kita tidak boleh mendahului proses demokrasi yang sedang berlangsung pada ketika ini, iaitu perbincangan dan juga tujuan-tujuan untuk menentukan siapakah yang akan mengangkat sumpah bagi istiadat pelantikan yang amat berhormat Perdana Menteri. InsyaAllah dari semasa ke semasa kita akan bawakan bersama dengan anda, dan dalam perihal ini kita menghormati proses demokrasi yang berlangsung di Negeri Pahang. Juga kita memberikan tumpuan kepada PRK Don Tioman yang masuk tempoh dan juga hari kedua kita berkempen. Cuma yang kita boleh kongsikan pada hari ini, satu lagi tumpuan yang berlaku di Kuantan Pahang, iaitu Duli Yang Maha Mulia Pemangku Raja Pahang berkenan mencemaduli merasmikan Festival Kesenian Orang Asal Antarabangsa di Menara Kuantan 118. Jadi ini antara tumpuan yang berlaku di Kuantan pada ketika ini. Bersama dengan saya untuk bercakap lebih lanjut, kalau di studio membincangkan berkenaan tentang kerajaan perpaduan ialah Prof. Dr. Hassan Ahmad. Apa khabar, Prof? Terima kasih bersama kami sekali lagi pada malam ini, Prof. Khabar baik, alhamdulillah. Prof, kita nak terus tanyakan, perbincangan kita pada malam ini memberikan aliran dan juga penumpuan kepada kerajaan perpaduan. Ini sudah pasti banyak dibincangkan di peringkat persekutuan, dan juga bagaimana Yang Amat Berhormat Perdana Menteri juga menyeru supaya kerajaan perpaduan ini menjadi terjemahan dan juga tamsilan untuk penerusan pentadbiran kerajaan seterusnya. Di peringkat kerajaan negeri Pahang khususnya, apakah boleh berhasil untuk idea kerajaan perpaduan diwujudkan, Prof? Baik, pada pandangan saya, kalau berdasarkan kepada titah Yang Pertuan Agong, saya fikir ini akan memberi kesan kepada kerajaan negeri juga. Walaupun tidak ada titah khas kepada Negeri Pahang untuk membentuk apa-apa gabungan, tapi saya kira contoh yang telah berlaku di pusat itu mungkin sikit sebanyak akan memberi kesan. Cuma sehingga hari ini kita masih belum nampak apa-apa riak berkaitan dengan apa-apa gabungan atau pembentukan kerajaan negeri. Jadi kita terpaksa menunggu beberapa hari. Saya kira agak rumit sedikit berdua tiga hari ini, tetapi akan ada penyelesaian insya-Allah dalam masa terdekat lah. Kita juga ingin mendapatkan respon daripada Prof juga berkenaan tentang idea kerajaan perpaduan ini. Pada asalnya adalah untuk melihat pembentukan sebuah kerajaan yang melibatkan kesemua blok-blok parti ataupun blok-blok gabungan. Cuma apabila kalau berlaku satu blok yang tidak menyertai kerajaan perpaduan tersebut, apakah ia masih lagi didefinisikan sebagai kerajaan perpaduan ataupun sebagai suatu kerajaan yang mempunyai gabungan kerusi ataupun blok yang terbesar? Betul, saya pun fikir dari sudut kerajaan perpaduan ini, kita pun tidak nampak apa sebenarnya term of reference yang jelas berkenaan dengan perpaduan ini. Adakah semua menteri-menteri boleh dipilih daripada semua gabungan parti, ataupun hanya bila sudah mendapat majoriti mereka masih lagi memilih ahli-ahli yang menang atau ahli parlimen yang menang di dalam sesuatu parti saja. Tapi kalau kita lihat bermaksud perpaduan, mungkin boleh mengambil mana-mana tokoh yang terkenal atau terbilang dalam mana-mana parti untuk dipilih menjadi menteri. Jadi ini kalau bentuk perpaduan yang kita faham secara jelas. Tapi saya fikir ini bukan satu pilihan yang mudah untuk sesiapa yang menjadi PM pun untuk mengambil semua ahli-ahli parlimen dalam parti terbuka untuk menjadi menteri-menteri. Itu saya fikir itu pandangan saya dari sudut. Pengatur caraan dan juga untuk kita menggerakkan bagaimana proses pentadbiran kerajaan negeri yang akan berlangsung sehingga dalam tempoh 5 tahun yang mendatang. Kita sedia maklum Pahang dengan situasi geografinya yang besar, malah demografi penduduknya yang juga ada orang asal dan juga beberapa dan juga berbilang bangsa serta kaum yang lain. Ini menggambarkan bahawasanya aspirasi untuk kita melihat kerajaan negeri yang dibentuk itu mestilah menyelami dan juga mendalami setiap peringkat akar umbi tanpa membanding bezakan dan juga meninggalkan keperluan etnik dan juga ras. Betul, ini memang satu asas yang penting. Macam Negeri Pahang ni memanglah kita tahu negeri yang luas dan kawasan dia pun ada 11 daerah sebenarnya. Jadi untuk pembentukan kerajaan negeri ini saya fikir memang tidak dapat
membuat satu dia terpaksa membuat inklusif kepada semua orang juga. Walau bagaimanapun kedudukan parti dan mereka yang menang dalam kursi yang banyak muka terpaksa juga dihormati. Contoh kalau kita tengok di Negeri Pahang ini mungkin PN yang terbesar sekali. Tapi kalau BN bergabung dengan PH, jadi mungkin PN akan jadi pembangkang yang kuat lah. Itu saja pilihan yang ada. Selain daripada itu, kita tidak nampak apa ni inisiatif lain yang dibuat oleh PN sekarang ini yang setakat ini diketahui oleh masyarakat awam. BN, PN, PH 17, 16 dan juga 8 kerusi ini juga mungkin di luar jangkaan untuk yang berlaku di Pahang. Kalau sebelum ini dinyatakan Pahang ini merupakan diterjemahkan sebagai safe deposit untuk Barisan Nasional, kali ini cukup berbeza dalam proses demokrasi PRU 15. Jadi apakah akan berlaku sesuatu yang lebih menarik dan juga yang lebih baik untuk negeri Pahang selepas ini, Prof? Betul, dia memang tak jadi deposit. Dia masa ini PRU 15 ni memang bukan. Tetapi saya fikir memang satu perkembangan yang baik juga untuk negeri Pahang, untuk kita lihat mungkin alternative government yang pernah dulu kita tengok ada BN. Sekarang ini mungkin kerajaan PN pun boleh mengemukakan apa-apa resolusi berkaitan perkara ini. Mungkin mereka boleh bergabung dengan PN kalau kita PH maksud saya. Satu kemungkinan, sebab kalau kita tengok dalam masa terdekat ini tidak ada suatu persetujuan lagi. Jadi antara mana-mana gabungan yang ada dalam kerusi di negeri Pahang ini. Jadi memang masih terbuka. Pada saya masih terbuka. Terima kasih diucapkan Prof. Dr. Hassan kerana bersama kami pada malam ini. Prof. Dr. dari Universiti Malaysia Pahang. Terima kasih, dan insya-Allah kalau ada peluangan dan juga masa lagi kita akan bersama dengan Prof. Dr. dalam sesi dan juga insya-Allah dalam ruangan yang lain. Itu saja boleh kita bawakan. Kita masih lagi seperti mana dinyatakan menantikan apakah antara keputusan untuk pembentukan Kerajaan Negeri Pahang, penggabungan blok dan juga untuk pelantikan Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang. Saya yakin Hafiz yang juga merupakan orang Pahang masih ternanti-nanti dan tertanya-tanya saban hari teks saya untuk bertanyakan siapa sebenarnya bakal Menteri Besar Pahang. Kita mungkin boleh dijawab sendiri oleh orang Pahang. Silakan Hafiz. Baik, terima kasih Ismail atas perkembangan itu. Perkembangan terkini di negeri Pahang, saya pun orang Pahang masih lagi tidak tahu apakah perkembangan di sana secara detailnya di sana. Dan saya ingin kembalikan kepada Said dan juga YB ada menyentuh juga berkenaan dengan semalam punya sidang media. Sikitlah saya nak sentuh kepada Said. Kalau saya lihat di Twitter itu, semalam kita tahu sidang media Datuk Yang Berhormat Perdana Menteri ada sikit gangguan audio di TV. Semua orang duk tag YB ni, tolong betulkan. Ni memang tu YB entertain tu. Nak betulkan mikrofon, banyak ada 40 mikrofon tu YB. Betul. Ya, bila kita jadi bidang terjun, habislah betul-betul lah kita yang disalahkan kan. Tapi insya-Allah selepas ni yalah, semalam tu sebenarnya waktu diuruskan Perdana Menteri baru angkat sumpah baru 3-4 jam. Jadi memang tim pun masih tim yang orang kata macam mana lah ni semua bidang terjun lagi ya. Sangat ramai semalam. Alhamdulillah ramai. Lebih baik kalau kita dapat mendengar, capture dengan jelas kan. Cuma tak apalah, masih kita dapat coretannya, laporannya daripada media. Kita bersama Yang Berhormat Fahmi Fazil, Ahli Parlimen Lemah Pantai, malam ini bercakap tentang kerajaan perpaduan. Mungkin nanti Hafiz, wajahnya bagaimana, menarik untuk kita lihat. Apakah nanti akan ada negeri yang kerajaannya campuran, di pusat kerajaannya perpaduan, atau vice versa. Betul. Kita belum kira lagi warna nanti Pulau Pinang, Selangor, Kelantan, Terengganu, Negeri Sembilan. Wah, macam mana kempen. Tapi itu bukan tajuk kita malam ini. Kita bercakap soal sehari dua ni, sementara kita sudah ada kerajaan, ada Perdana Menterinya, kita menanti-nantikan bentuk kabinetnya. Kita berehat atau bagaimana? Kita teruskan dulu. YB, satu realiti yang bila kita cakap soal kestabilan, seharusnya negara ini tidak dibelah dengan sentimen politik, tetapi itulah yang terjadi hasil daripada warna yang terpercik di kanvas politik. Saya sebutkan di beberapa pentas, saya kata kelihatannya Pakatan Harapan semakin membandar, Perikatan Nasional semakin mengampung. Minta maaf lah, bukan istilah untuk undermine mana-mana, tapi nampak jalurnya, garisnya benar-benar terpisah sebegitu. Apa inikah satu yang perlu kita sembuhkan kerana terbelah begitu sekali? Ya, saya sangat terkesan dengan khutbah Jumaat di wilayah Persatuan Kuala Lumpur hari ini, yang mengingatkan keperluan tentang perpaduan, mengetepikan perbezaan politik. Pilihan raya dah tamat. Tempoh kempen pun tamat 11.59, 18 November 2022. Selepas tengah malam masuk ke 19 November dah tak boleh berkempen dah. Jadi bagi saya bibit-bibit tu patutnya dah kita dah semadikan dah tutup kan dah end it lah already kan. Sebab
there has to be a line, there has to be, orang kata cukup lah kan, berpada-padalah, bersederhanalah kita kan. Jadi saya anggap apa yang berlaku tu sebagai satu benda yang perlu kita. Saya sangat terkesan. Satu hari anak saya balik dari sekolah, dia 9 tahun. Tiba-tiba kawan-kawan dia semua bercakap pasal politik. Ayah awak apa? Ayah awak suka ngapa? Mak awak suka ngapa kan? Jadi saya kata, korang ni budak 9 tahun. Kan? Bukan nak kata tak patut cakap pasal politik. Tapi nak bercakap pasal politik ni untuk tujuan apa? Kan? Maksudnya kalau dibiarkan saja dan seakan-akan mereka ni belajar daripada TikTok, belajar daripada Instagram, belajar daripada Facebook. Itu bagi saya bukan pendidikan. Kalau kita nak expose anak-anak yang muda-muda kepada pendidikan politik tu, ia mesti bermula dari bangku sekolah. Maksudnya pendidikan sivik. Mereka faham, politik tu adalah apa, demokrasi tu maksudnya apa. Demokrasi tu, orang selalu ingat, demokrasi tu ialah setiap 5 tahun sekali kita buang undi, tamat, halas. Tak. Sebenarnya demokrasi tu perlu dihidupkan. Diimarahkan setiap hari sebab kita ni satu demokrasi. Artinya kita mesti bersedia menerima perbezaan pandangan. Tapi janganlah keterlaluan sehingga anak-anak kecil seperti orang kata diracuni pemikiran mereka yang terlalu bersifat kabilah ataupun ekstrim, pelampau. Macam ada seorang bekas adun di Perlis, dia tewas dengan jumlah yang sangat kecil, dalam 120 macam tu. Dia kata anak dia kata, ayah, kawan-kawan kat sekolah kata, ayah awak orang Pakatan Harapan, jangan undi. Nanti kan pergi sekolah pakai skirt. Astaghfirullahalazim. Bila saya dengar macam tu, pedih hati saya. Saya jaga lembah pantai. Nur Izzah jaga lembah pantai dah 10 tahun. Saya jaga 4 tahun. Tak ada pun. Dan di Selangor pun tak pernah berlaku perkara seperti itu. Jadi bagi saya berpada-padalah dalam menggunakan media sosial untuk tujuan propaganda seperti itu. Mungkin YB terhimbau dengan khutbah Jumaat tadi. Tapi hakikatnya sementara khutbah Jumaat itu disampaikan, algoritma TikTok masih berjalan hingga ke malam ini. Jadi itu mungkin realiti yang kita akan cuba cungkil perbincangannya selepas kita berjeda seketika bersama Yang Berhormat Pak Hamid Fazil. Jangan ke mana-mana. Nyamuk Aedes mudah membiak di dalam air yang bertakung. Cegah pembiakan nyamuk Aedes. Pastikan bekas yang boleh menakung air dibuang dengan betul. Tutup rapat semua bekas yang menyimpan air. Periksa saluran air pada bumbung rumah agar tidak tersumbat. Tiada Aedes, tiada denggi. To the Outlook in the studio, we are honoured to have industry leader Yang Berbahagia. Mahasiswa mesti mencari jalan bagaimana mereka boleh menimba pengalaman ketika alam pelajaran. Tengah kira ikan. Apalah nak pakai teropong, tengok kat sini pun nampak kan. Hentikan spekulasi, hapuskan berita yang tidak pasti. Tak pasti, jangan kongsi. Kita menginovasikan supaya mesin yang sebesar ini dikecilkan kepada saiz ini. Jadi depress kalau kita tengok dia. Tapi ada juga menjatuhkan seseorang. Cyber Saya bukan hebat, tapi saya bersedia untuk menjadi. Ketiga ni kita akan bincangkan dengan lebih lanjut bersama dengan saya Bual Konti. Pihak polis akan menjalankan siasatan. Lepas tu diorang ugut orang awam kan. Kita takut kan. We are here to talk about that today.
Himpunan peristiwa, kisah suka duka, konflik antarabangsa. Terkini kami rangkumkan secara komprehensif terus ke kaca TV anda. Saksikan berita dunia Isnin hingga Jumaat 11 malam di TV1 dan saluran berita RTM. Baik, bertemu kembali dalam khas pasca PRU ke-15. Sebelum kita berkongsikan berkenaan dengan perkara yang dibincangkan di set utama, saya nak kongsikan apa yang saya katakan tadi. YB Fahmi Fadzil adalah bidan terjun dan ini yang dikongsikan oleh YB sendiri semalam. Sempat saya kongsikan. Inilah gambaran sidang media semalam penuh di kawasan itu. Itulah YB-nya berlaku depan sekali. Depan. Okay. Yang berlaku sedikit. Itu nampak merah. Itu kata kenapa YB tiba merah ketika sidang media berlangsung. Jadi ianya sudah pun diselesaikan. Kita dapat dengar apa yang disampaikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Dan sebelum itu Syed, apa yang YB kongsikan juga berkenaan dengan panggilan telefon yang diterima, ada seorang pengguna Twitter, kalau boleh saya kongsikan, yang bernama Ku Air sini. Kalau kita tengok nama dia Ku AI kat depan tu. AI ni saya tak tahulah simbol kepada Anwar Ibrahim ke, saya tidak pasti. Tapi dia telah pun merumuskan. Ini mudah bagi kerja kita di media sebenarnya untuk saya bacakan. Ucapan tahniah kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim atas pelantikan Perdana Menteri ke-10 Malaysia dari luar negara. Ini daripada Jepun, USA Embassy, Australia. Banyak sebenarnya kalau saya boleh kongsikan kepada anda. Inilah menunjukkan satu makna yang cukup baik kepada pelantikan ini, dan seperti mana YB kongsikan, satu lembaran baru kerjasama Malaysia dan juga negara antarabangsa untuk kita kukuhkan keuangan, ekonomi yang bertambah baik. Ini yang mungkin boleh kita bincangkan dalam kerangka kestabilan kerajaan perpaduan ini, Syed. Ya. Bersama Yang Berhormat Fahmi Fadzil, nak sebut menteri pula dah awal sangat. Belum. Don't jinx it, guys. Ahli Parlimen Lembah Pantai, minta maaf YB, terawal pula sebutkan. Tak ada, saya tak tahu apa-apa, semua tersalah sebut bersama YB. Bila bercakap soal ini, saya teringat semangat di sebalik Pakatan Harapan itu adalah untuk membawa reform. Dan reform ini YB tidak mudah untuk kita laksanakan, khususnya kalau ianya tiba-tiba menjadi satu agenda yang mendadak. Dan kita bercakap dengan nada yang sama untuk mencapai kestabilan dalam kerangka kerajaan perpaduan. Jadi sangat intrikat di situ. Reform, kerajaan perpaduan, kestabilan. Kerana reform ini sentiasa saja akan menjongkitkan lantai. Tapi di waktu sama, itulah janji-janji yang telah dibawakan oleh Pakatan Harapan selama ini. Adakah kerajaan perpaduan ini memberikan opening yang lebih baik untuk reform ataupun sebaliknya? Kita kena lihat reform ni untuk apa, untuk siapa. Kalau reform ni hanya untuk membolehkan satu parti mengatasi parti-parti yang lain, itu bukan reform namanya. Itu taking advantage, kan? Itu mengambil kesempatan ataupun ambil mana-mana yang sempat. Tapi kalau kita lihat dalam konteks Malaysia sekarang ni, kepercayaan pelabur, keyakinan pelabur, nilai mata wang ringgit, kita dah lihat pada hari pertama. Saya tengok dia punya pergerakan FBM KLCI, bursa saham tu, capai je 1.5 petang, bila keluar je kenyataan media daripada Istana Negara, pung, naik 50 mata, tak silap saya. Tinggi kan. Memang orang kata profit taking lah. Tapi nilai mata wang ringgit juga menjadi kukuh, mengukuh ke satu nilai yang bagi saya dah lama kita tak tengok lah. Dan insya-Allah bila kita dah ada Menteri Keuangan, Menteri Haluan Ekonomi, Menteri Perdagangan Antarabangsa, dan kita mula mendengar dasar-dasar yang akan dibawa oleh kerajaan perpaduan ini, saya percaya keyakinan pelabur ni akan meningkat. Kalau kita tak usahakan reformasi ataupun penambahbaikan kepada sistem, kesannya kepada masa depan negara kita. Saya di Lembah Pantai, ramai anak-anak yang bekerja, mungkin rider, kan? Dan apakah masa depan untuk mereka? Sekiranya adakah mereka terus perlu bekerja sebagai rider, atau adakah ada peluang-peluang yang lain? Jadi dalam konteks itu, bagi anak-anak muda yang tinggal di kawasan bandar, anak-anak muda yang terikut-ikut dengan TikTok, yang kita dengar daripada Perikatan Nasional contohnya, kan, atau mana-mana pun, apakah masa depan yang boleh kita sajikan kepada mereka, dan apakah yang perlu kita perbetulkan. Jadi usaha membetulkan itulah yang perlu kita faham sebagai reformasi. Ya, bukan semua. Kita tak masuk untuk buang orang. Kita tak masuk untuk tutup kedai. Kita masuk ni untuk lihat
rupa-rupanya masalah yang melemahkan kita dulu rasuah. Reformasinya bermaksud mengurangkan ataupun menutup lubang-lubang, ruang-ruang yang membolehkan rasuah itu berlaku. Saya masih terkesan dengan satu perbualan saya dengan seorang warlord UMNO beberapa tahun lalu, di mana beliau mengakui waktu Pakatan Harapan mentadbir 22 bulan itu, sebagai seorang businessman, beliau sangat gembira sebab sangat mudah beliau menjalankan bisnes. Dia kata tak ada under table. Tak ada under table. Dia kata tak ada siapa berani sebab pimpinan di Putrajaya mengatakan no rasuah. Dan peranan SPRM sangat tegas, sangat jelas. Jadi tak berlaku. Itu memudahkan suasana persekitaran untuk penjagaan ini memang bergerak dengan lebih pantas. Tapi masa yang sama, ada beberapa perkara dari segi undang-undang contohnya yang perlu kita tambah baik. Contoh, Akta Perlindungan Data Peribadi. Itu satu perkara yang sangat dekat dengan saya. Yang perlu kita reformasi, maksudnya tambah baik. Ada beberapa perkara. Sebab kita kena faham dalam era TikTok, era media sosial sekarang ni, khazanah utama negara kita bukan hanya sekadar apa yang alami, apa yang natural, tapi juga data. Data itu adalah khazanah negara kita. Yang boleh kita jadikan komoditi, jual beli, dan jatuh bangun negara sekarang ni, jangan cakap bisnes lah, jatuh bangun negara sekarang ni juga ada hubung kait dengan sama ada selamat tak selamat data kita. Reformasi yang perlu kita lihat sekarang ni, saya bagi contoh satu perkara yang khusus, iaitu dalam Akta Perlindungan Data Peribadi. So kalau itu yang kita maksudkan, bila kita duduk semeja dan satu kabinet dengan semua kawan-kawan yang sebelum ni kita berentap, lain ideologi, lain fahaman politik, lain bendera, lain warna, tapi satu matlamat, negara Malaysia yang lebih hebat. Apakah kita boleh cari titik temu itu untuk rakyat, untuk masa depan, untuk selesaikan masalah yang kita hadapi itu sekarang. Untuk saya tanya soalan lanjutnya, saya nak kongsikan ada visual suasana di dalam parlimen ini, kita kongsi ini. YB tiba-tiba terkejut, dia menjengah ke depan, tak apa. Kita lihat ada suasana di dalam Dewan Rakyat masih kosong. Selalunya gamat sorak-sorai. Nanti bila kerajaan perpaduan nanti, apakah tidak ada blok pembangkang nanti, boring juga YB. Tak ada sorak-sorainya suasana. Saya kaitkan ini dengan apa yang YB sebutkan seketika tadi tentang pembentukan kabinet. Dan bila kita sebut soal pembentukan kabinet nanti YB, janjinya adalah kabinetnya akan mengecil. Tetapi kita juga terbiasa dengan realiti bahawa dahulu YB sebut kabilah, saya nak guna istilah yang sama lah. Dia sudah berikan pecahan-pecahan mengikut blok kuasa yang ada. Oh, dia ketua wanita, maka dia kena jadi menteri itu. Dia ketua pemuda, dia kena. Dan kita dah terbiasa pula melihat kena ada calon etnik sekian. Kalau tak cukup nanti Sabah Sarawak. Itu congaknya dulu. Sekarang ini kita nak mencapai kestabilan. Kerajaannya kerajaan campuran. Kita ada 23 parti, tapi taklah semua mendapat tempat saya kira. Tetapi congak yang terpakai dulu, yang kononnya menjadi alasan kestabilan sehingga menyebabkan kabinet kita bloated, sudah tidak terpakai lagi. Jadi bagaimana nak menyemuh rasa iri hati, sangsi apabila kabinet itu mengecil dan kita tidak boleh buat seperti dulu? Kalau sanggup jadi menteri dengan tak ada gaji, okey lah. YB dah buat statement. Berapa orang je buat statement macam tu? YB, saya tak tahu. 3-4 orang je saya rasa. Datuk Seri Anwar Ibrahim, YB sendiri. Kita orang kata, okey, mungkin sebab didikan mak ayah saya lah. Mak ayah saya dulu pejabat awam. Ayah saya kerja Felda, mak saya PTD. Mak saya pernah kerja dekat Angkasa Puri ni. Kan? Jadi saya datang dari keluarga yang konsep khidmat kepada rakyat tu sangat dekat di hati, kan. Dan dia tak boleh tanyalah orang lembah pantai, kan. Saya tak macam tu, kan. Tapi saya pun faham dalam realiti bagi mana-mana kerajaan, mereka orang sering melihat jawatan menteri ini sebagai orang kata imbuhan, ghanimah, ya, rampasan perang, harta perang, kan, harta perang. Jadi kalau itulah persepsi ataupun perspektifnya, maka dia jadi lain. Kalau kita lihat sekarang ni Malaysia, saya tak pernah, cuba bayangkan ya, harga sekilo cili RM25. Harga tepung untuk orang yang pergi makan dekat lembah pantai, restoran, kedai roti canai Pak Ali Tsunami dekat Pantai Permai, ataupun Lancanai dekat Dataran Sri Angkasa. Dulu RM42 satu guni. Bulan 5 tahun ni RM42. Sekarang RM75.
Boleh, gaduhlah pasal kementerian, pasal nak jawatan apa sekian. Rakyat tengah susah. Harga ayam, telur, nak cari minyak masak polybag, tak jumpa. Inilah realiti. Itulah sebabnya saya rasa kalau kita nak dalam keadaan bentuk kerajaan campuran ataupun kerajaan perpaduan, kita kena letakkan rakyat first. Rakyat betul-betul lah kita tak ada masa. Salah buat kerja ni, salah pilih orang. Na'udzubillah min zalik. Nanti rakyat akan lagi merana. Jadi we must pick the best servis kepada negara. Dan memang susahlah. Saya jangkakan kalau dulu kita ada 31, 32 menteri, mungkin kali ini kalau dapat 28, 24, saya hanya boleh sebut I wish you good luck. Itu saja, kita berehat. Kita berehat. Kembali sejurus selepas ini untuk soalan hangat agaknya. Berehat dulu. Padamkan komputer untuk lebih penjimatan. Satu lagi idea bernas untuk anda. Malaysia antara 10 negara dengan kadar transplantasi terendah di dunia pada tahun 2021. Kini, anda boleh mendaftarkan diri sebagai penderma organ melalui MySejahtera. Jom daftar dan kemas kini sebagai pengikrar derma organ. Satu ikrar, sejuta harapan. Untuk maklumat lanjut, layari www.dermaorgan.gov.my. Saya tercari-cari tempat letak kereta. Puas cari tak jumpa-jumpa. Saya tengok jam. Alamak, dah lambat. Barang bini tak beli lagi. Lepas tu, cantik. Ada kosong. Saya keluar, saya kunci pintu. Terus masuk pasar raya. Saya pergi rak cari sarden, santan, buah. Yang lain tak sempat, lalu saya keluar. Buka pintu kereta, pasang tali pinggang keledar, betulkan cermin belakang, baru nak start enjin. Sekali nampak abang. Saya buka pintu, alamak. Macam itulah cerita saya. Saya minta maaf ya. Sekarang awak dengar cerita saya pula. Tadi saya pun dari dalam. Lepas tu saya dapat mesej mak saya tenat. Saya pun nak cepat. Saya tak boleh masuk kereta. Macam mana saya nak masuk? Kereta awak halang pintu saya. Saya minta maaf sekali lagi ya. Kenapa perkara beginilah yang menyebabkan kami OKU tidak berupaya? Why do we tell you stories? Relevant, New, efficient, accurate, reliable. We bring you extraordinary stories from around the world, from politicians, bankers, and even your favorite celebrities. This and many more on RTM's English News. Baik, sebelum Syed mengkhatimahkan ayat semalam, saya ambil semula mengkhatimahkan perbincangan ini, saya nak kongsikan sikit Market Watch ini. Ini selepas Datuk Seri Anwar dipilih sebagai Perdana Menteri, saya rasa semua secara tiba-tiba pergi ke Market Watch ini untuk melihat semalam berlaku peningkatan dan sebagainya. Kalau kita melihat kepada sidang media Datuk Seri Anwar, 2 kali yang sudah pun kita lihat beliau ada menyebut tentang mengukuhkan nilai ringgit. Namun kalau kita melihat kepada bacaan saham dan sebagainya, saya juga kurang arif dalam bab ini. Tapi kita faham dalam struktur ekonomi akan berlaku
fluctuating atau bahasa Melayunya ada turun naiknya, dan ini adalah bacaan-bacaan yang kita boleh kongsikan kepada anda. Mungkin ada satu tajuk khusus yang kita akan bincangkan dengan perkara ini, dan komitmen yang diberikan dalam sidang media yang dimaklumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri bahawa kos sara hidup akan menjadi agenda utama dan akan berbincang sesegera mungkin untuk selesaikan, walaupun Isnin dikatakan cuti umum, tetapi ini adalah lebih mustahak untuk kukuhkan nilai ringgit untuk kita melihat kepada capahan ekonomi yang lebih baik. Said, khotimah ini bagaimana? Banyak istilah Arab keluar. YB 2 kali sebut khalas. Lepas tu dia sebut ghanimah. Ini Hafiz pula sebut khatimah kan. This is so not Pakatan Harapan. Mungkin datang daripada perikatan lah. You all tak dengar Yang Amat Berhormat Perdana Menteri lagi. Biar dia buka. Dan kita tunggu peluang Yang Amat Berhormat datang dan kita uji istilah-istilah. Bila Hafiz timbulkan ini YB bercakap soal kerajaan perpaduan itu seperkara. Kita mungkin sudah bereskan model-model dan konsep dia. Tetapi kestabilan ini juga sangat terkait dengan kemakmuran. Kalau kita tergencat ekonomi, maka boleh terjongkit segala-galanya. Dan kita tahu 2023 tak lama lagi dianggap akan berlaku fenomena kemelesetan ekonomi. Dalam keadaan kita masih 19 Disember baru nak bersidang, usul, tak tahu lagi usul percaya itu menenangkan atau tidak. Tapi kita ada satu cabaran yang besar tahun depan, dan itu boleh menjongkitkan kestabilan yang kita ingini, Wabi. Ya, memang tak boleh kita nafikan, dan ini keadaan yang dihadapi kemungkinan besar semua negara lah. Jadi bukan Malaysia sahaja. Cabaran bagi kita kalau suasana politik ada orang kata gencatan senjata lah, satu persefahaman, mungkin boleh diadakan CSA dengan pihak pembangkang, kalau ada pihak pembangkang, untuk menenangkan bagi satu tempoh supaya fokus kerajaan adalah kepada isu ekonomi semata-mata. Itu bagi saya boleh membantu dalam penjajaran semula hala tuju ekonomi negara. Itu bagi saya satu perkara yang sangat penting. Semuanya bergantung kepada Menteri Keuangan dan Menteri Hal Ehwal Ekonomi, Menteri Perdagangan Antarabangsa dan juga Menteri Hal Ehwal Pengguna yang akan dilantik nanti. Bagi saya, 4 menteri ini akan mainkan peranan yang sangat penting. Kenapa antarabangsa? Sebab kalau kita lihat orang yang nak bawa masuk katalah bijirin, katalah jagung untuk tujuan penternakan ayam, kalau dibawa dari Brazil contohnya, kalau dulu mungkin $400 setan, sekarang ni mungkin $1,200 setan. Jadi memang kos dia sangat tinggi. Jadi kita perlu seorang Menteri Perdagangan Antarabangsa ataupun Menteri Luar yang boleh negotiate, berunding dengan kerajaan Brazil contohnya, supaya perkara itu mungkin apa yang boleh kita lakukan, offset dan itu akan mengakibatkan satu knock-on effect yang positif kepada ekonomi kita. Dia akan makan masa. Dia bukan magic overnight bukan. Yang perkara ini mungkin makan masa 1-2 suku. Jadi saya rasakan masa yang sama rakyat perlu dibantu, mungkin subsidi-subsidi tertentu perlu ditegaskan, isu stockpile keselamatan makanan itu akan menjadi satu keutamaan dan menjadi asas kepada semua ikhtiar ini, usaha ini ialah kestabilan politik. Itu sebabnya saya rasa titah tuanku menjurus ke arah perpaduan. Kalau parti-parti politik, pemimpin politik boleh mencapai satu kata sepakat dalam keadaan pasca PRU 14, bukan PRU 15 PRU 14 dulu menyaksikan order lama mula runtuh, order baru belum muncul. Antara dua peralihan ni, kita dalam macam musim peralihan monsun tau. Jadi sementara waktu kita ni, negara kita ni dari segi ekonomi, dari segi sosial dipukul badai, maka kita perlukan nakhoda, kita perlukan bahtera ni, kita perlu stabilkan. Kalau tak karam Malaysia, na'udzubillah. Jadi itulah bagi saya fokus moral pemimpin-pemimpin pada waktu ini. YB sebut soal fokus moral, YB sebut tentang ghanimah, YB sebut tentang 4 kabinet yang menjadi fokus. Saya nak sebut satu portfolio komunikasi. Kita berada di RTM. Kerana saya sangat meyakini bahawa keterbukaan itu akan meredam ekstremisme. Kalau kita boleh bermujadalah, bahkan itu juga pesan Quran, wajadilhum billati hi ahsan, semalam kita sebut lagi. Itu sangat Islamik. Dan saya mohon, kita tak tahu YB akan memegang portfolio mana, mudah-mudahan keterbukaan itu adalah jaminan untuk kita membina pemikiran yang moderat. Kalau kita lihat
style kepemimpinan Perdana Menteri sekarang, beliau sangat terbuka. Malah sebelum ni sebagai Ketua Penerangan Keadilan, Pengarah Komunikasi Keadilan sebelum itu, seringkali saya yang terpaksa menjadi bad boy, ya. Okay. Memberitahu rakan-rakan media untuk stop. Okay. Tapi style kami dalam keadilan, ya, contohnya, memang di awal dulu kita ada certain media ni kita tak benarkan. Okay. Tapi selepas tu kita tak buka. Okay. Benarkan siapa-siapa nak datang. Okay. Sebab kalau kita kekang, kalau kita stop, maka dia akan merencatkan. 22 bulan itu tidak berlaku ini. Apa halangannya? Saya tak pasti, saya tak pegang portfolio waktu itu. Okay. Tapi saya lihat sebagai abang long kawasan, memang sekali-sekala ada dapat terima mesej, panggilan, saya faham. Okay. Mungkin saya, sebab didikan saya, mak ayah saya datang dari keluarga pejabat awam. Mak saya pernah berkhidmat dan dia pernah menjadi TKSU, KP, ayah saya KP Felda. Okay. Jadi memang saya faham mentaliti, kan. Dan tak mudah untuk kita bawa satu perubahan bila orang dah selesa dengan satu style, satu cara. Okay. Tapi kalau kita boleh kata, kita boleh makan roti canai setiap hari, tapi jantung nanti akan ada kesan. Sangkut. Jadi kita nak didik orang supaya makanlah lebih sikit sayur, makanlah lebih sikit ni. Mungkin caranya ialah marilah kita sama-sama bila kita duduk makan sarapan pagi, boleh kita makan oatmeal sikit, kita makan roti bijirin sikit. Kalau nak makan tu makan, tapi mungkin janganlah makan satu, makanlah separuh. Itu misalan yang saya gunakan untuk menunjukkan nak bawa perubahan, terutama kepada sistem organisasi yang belum begitu bersedia. Dia mesti baby step lah, sikit, dikit-dikit. Ya, insya-Allah dengan niat yang ikhlas. Kalau kita tahu, macam saya sebut tadi, bukan untuk buang orang, tapi fokus kita kepada rakyat. Kalau itulah menjadi matlamat kita, nawaitu kita jelas, ya, insya-Allah kita akan mudah-mudahan besok capai ke destinasi. YB sebut baby step. Selepas 20 bulan, ini masuk bulan yang pertama, 23 bulan, dia dah masuk 2 tahun dah boleh bercakap dah. Jadi sepatutnya baby step itu akan lebih cerdas, sigap lah, bukan bertatih lagi. Kerana kita meyakini, Hafiz, media ini kalau dititip dengan betul, keterbukaan dan integriti itu penting. Pastinya kita dapat membasmi ekstremisme di dalam pemikiran, dan itu yang kita harapkan. Sekurang-kurangnya komitmen kehadiran YB pada malam ini, ya,